Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una wa rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada malam ni pada sesi kuliah bulanan, kuliah maghrib bulanan di surau Nur As-Sakinah. Nur, cahaya, sakinah, ketenangan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ketenangan. Tapi malam ni nampak suasana tenang sungguh, aircon pun tak berapa sejuk. Okey lah. Tapi tak tahulah, kalau boleh tahan sejam duduk. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Topik dan tajuk kita pada malam ni adalah tajuk berkaitan tentang satu perkara yang ramai orang yang selalu salah faham. Salah faham, kalau salah faham satu. Yang kedua, risau dan takut bila salah faham ini membawa kepada mereka menjadi seumpama orang yang etis. Etis ni orang yang seumpama orang tak ada agama, cakap macam orang tak ada agama. Bila mana mereka menolak, ataupun walaupun tak nolak, tapi salah faham lah kita katakan. Salah faham dengan menyangka sesuatu perkara yang berlaku di dalam kehidupan dia atas sebab kerana mungkin Allah tak suka dekat dia dan sebagainya. Akhirnya sehingga menyebabkan mereka menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan pada seseorang. Tajuk dan topik kita malam ni tentang takdir dan nasib. Takdir ke nasib? Takdir dan nasib tu beza ke? Kalau beza, ataupun takdir dan nasib itu sama saja. Bila jahil dalam bab takdir dan nasib ini, dia akan menyebabkan salah faham, bersangka buruk pada Allah. Ini yang lebih dahsyat. Ataupun sampai ke satu tahap, dia boleh terjebak dalam bab perkara syirik dan kufur disebabkan salah faham ni. Sebab itu soal berkaitan tentang takdir dan nasib ini adalah benda yang berkaitan tentang bab akidah. Bila sebut bab akidah, benda ni benda asas yang paling kita kena utamakan. Saya pernah sebut sebelum ini bagaimana zaman Nabi SAW, para sahabat ni mereka, apa yang mereka diajar oleh baginda SAW waktu mula-mula sekali. Subjek apa yang terawal diajarkan kepada para sahabat. Okey, tinggalkan soalan tu. Kemudian tanyakan balik soalan yang sama kepada kita hari ini. Apa subjek ataupun apa ilmu yang terawal yang kita ajarkan pada anak-anak kita, yang kita rasa ataupun kita nak anak kita ni mungkin akan jadi orang yang baik. So kita ajar apa ke anak kita? Saya ambil dulu apa yang kita buat. Kita orang Melayu dan juga orang Nusantara khususnya, kita menekankan belajar Quran dulu. Betul tak? Betul ke tak betul? Tapi saya rasa tu yang betulnya. Sebab kita dah pun melalui fasa diajar ilmu Al-Quran. Tapi kalau kita perhatikan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, benda yang pertama diajarkan oleh baginda SAW pada mereka bukan Quran, tetapi diajarkan tauhid, kenal Allah. Sebab tu disebut di antara kata-kata yang masyhur,
Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah kenal Allah. Al-Imam Jawharatul Tauhid yang mengarang kitab Jawharatul Tauhid, yang kami dulu kena hafal kitab ni. Wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasif fanzur ila nafsika summan taqil lil alamil ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'an hikami lakin bihi qamada lil adami, sampai ke akhir. Dia kata benda yang pertama wajib, yakinlah, dia kata benda pertama yang manusia perlu tahu adalah kenal Allah. Nabi SAW pada peringkat permulaannya diperkenalkan terlebih dahulu kenal Allah sebelum kenal Quran. Kata para sahabat, kami dikenalkan terlebih dahulu pengenalan, dikenalkan kami kepada Allah, iaitu ilmu tauhid, summa ta'allamna al-Quran. Kemudian baru kami belajar Quran. Kemudian apa berlaku? Bila digabungkan ilmu tauhid tambah dengan Al-Quran, summa zdada alaina imana, bertambah iman kami. Sebab itu mana dulu nak? Masuk tepung dulu, masuk air dulu. Kalau salah acuan, dia akan jadi lain. Sebab itu dia kena penting acuan berapa kadar dan ketentuan yang nak dimasukkan, macam mana nak gaul, semua kena tahu. Nabi SAW didik sahabat dengan kenal Allah terlebih dahulu dalam bab tauhid, baru dibawa mereka pergi kepada Al-Quran. Kata sahabat, summa zdadu alaina imana, bertambah iman kami. Kita hari ni kita belajar ilmu Al-Quran tapi tak belajar ilmu tauhid. Quran belajar, Masya Allah, baca Quran perfect. Tajwidnya, kalau ikhfa sungguh. Kalau idgham sungguh. Kalau dengung sungguh. Kadang-kadang sampai melampau-lampau, herat mulut-mulut ni baca Quran ni. Tapi dia nombor 1 pergi jumpa bomo. Ni hak baca Quran ni. Kadang-kadang buat baca Quran, Masya Allah, tajwidnya, tahsin qiraahnya, Masya Allah. Tapi apa berlaku kat dia? Tapi dalam bab percaya kepada benda syirik, gantung pakai tangkal, gantung benda, percaya pada ayat tertentu boleh menjadikan tertentu ni, dialah nombor wahid, nombor 1 sekali. Baik, Quran ni bukan sekadar belajar, bahkan mengajar Quran. Dia orang pertama sekali pergi minum air ajaib kat pengkalan batu tu. Baik, betul. Pandai baca Quran tu. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia baca Quran, dia bukan mempelajari ilmu daripada Al-Quran, dan dia tak ambil subjek ataupun dia tak mendalami berkaitan tentang ilmu tauhid. Maka akhirnya jadilah kita jadi pincang. Bukan nak katakan belajar Quran salah, tak salah. Tapi salah bila ambil Al-Quran tidak mengambil tauhid. Kita belajar ilmu minat tasawuf, minat sungguh-sungguh dengan tasawuf, belajar ilmu tentang penyucian jiwa, tapi tak belajar tentang ilmu tauhid, tak kena juga. Sebab itu tauhid ni benda yang penting. Asas paling basic dalam tauhid ni adalah rukun Islam, rukun iman. Dan dua benda ini di antara benda yang masyhur, yang paling kita katakan hadis yang amat terkenal. Kalau kita sebut hadis Jibril, siapa tahu? Apa nak jawab? Kita sebut hadis Jibril, apa dia hadis Jibril? Bila sebut saja hadis Jibril, apa yang tuan-tuan tahu? Siapa jawab, saya bagi hadiah. Ada bawa hadiah? Ada. Okey, ada hadiah. Okey, pakai yang tu. Oh, tak dengar juga, no? Apa masalah dia? Dia bergema. No, okey, tak apa. Tapi dengar. Okey, tak apa, tak takkan. Biar je. 4 jadinya, Masya Allah. Ini bukan tangkai. Yang ni yang ni mikrofon, no? Tuan-tuan jangan salah faham. Tadi kata Ustaz pakai tangkai belum. Okey, Masya Allah. Buku almarhum Ustaz Ismail Kamus. Kulit cantik. Ini buku saya nak hadiah. Bila sebut hadis Jibril, hadis apakah itu? Bila saya sebut hadis Jibril, siapa nak jawab? Bila sebut saja hadis Jibril, hadis apa? Okey, satu hadis tu cukup terkenal dan dipanggil hadis tu dengan hadis Jibril. Siapa tahu hadis Jibril itu hadis apa? Ya. Lepas tu tentang hari kiamat. Okey, 4 perkara yang ditanya soalan. Barakallah. Okey, anak-anak kita yang jawab dengan betul. Bila sebut hadis Jibril, kisah Jibril yang datang menyerupai seorang lelaki, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia tanya 4 soalan.
Empat soalan yang dia tanya. Soalan pertama, Islam apa dia? Iman apa dia? Ihsan apa dia? Dan yang keempat, bila berlakunya hari kiamat, dan ataupun apakah tanda berlakunya hari kiamat. Empat soalan yang ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna man sa'il?" Kamu tahu tak siapa yang bertanya? Jawab sahabat, qalu, kata mereka, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata baginda, hadza Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Inilah Jibril yang datang mengajarkan pada kalian tentang agama kalian. Satu hadis yang banyak mes ni. Saya nak bagi kitab. Okey, mai kat depan. Okey. Ayah dia ambil gambar sikit, bapak dia. Okey, bukti. Okey, tengok tunjuk ke depan. Masya-Allah. Ni adik kita yang dia dah jawab betul. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mudah-mudahan Allah berikan pada dia kebijaksanaan, Allah fahamkan dia pada agama, masya-Allah. Baik, sambung balik. So bila kita sebut hadis Jibril, hadis apa? Hadis kata Umar Al-Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, istala'a alaina rajulun shadidun bayadus siyab shadidun sawadi sya'ri la yura alaihi asar safar wa la ya'rifu minna ahadan hatta jalasa 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi 'ala rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala faqidayhi thumma qala, sampai ke akhir hadis. Baik. Hadis Jibril datang, dia tanya soalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, apa dia Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 5 rukun Islam. Baik, fasaddaqahu fi ma yaqul, dia kata betul. Tanya pula soalan kedua, wa ma al-iman? Apa dia pula iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dan menjawab 6 rukun iman. Yang terakhir daripada rukun iman apa dia? Antu'mina billahi, apa dia? Antu'mina billahi bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah pada bab qada dan qadar, khairihi yang baiknya dan juga wa syarrihi. Baik, sebagaimana disebut antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan rukun Islam yang keenam apa dia? Engkau beriman kepada Allah dalam bab perkara qadar, yang baiknya dan juga yang buruknya. Baik, maka ini di antaranya diajarkan kepada mereka asas di dalam Islam. Rukun iman ini pun sebenarnya dah memadai bagi kita untuk kita menerima setiap benda yang berlaku kepada kita ni ada ketentuan. Tapi di sana ada orang yang dia salah faham dalam bab ini. Kenapa dia jadi salah faham? Sebab apa salah faham? Sebab dia tak tahu konsep yang dinamakan konsep takdir ataupun konsep qada dan qadar. Apa benda lah qada qadar ni? Qada qadar. Orang dah sebut qada qadar. Bukan qada dan qadar. Apa dia qada dan qadar itu sendiri? Baik. Maka di sana disebut perkataan qada. Apa dia qada? Qada ini adalah sesuatu benda yang ditentukan. Satu benda yang ditentukan. Ditentukan bila? Sejak azali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita panggil qada. Qada apa? Satu benda yang ditentukan. Qada juga membawa maksud iaitu diputuskan. Qada juga membawa maksud dihukumkan dia. Apa dia? Qada. Qada itu satu keputusan, satu ketentuan yang telah ditentukan Allah kepada manusia. Baik, okey, qada. Sekarang ni qadar pula. Qadar tu benda apa pula qadar? Okey, qadar ini kalau dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai apa dia qadar? Qadar tu jumlah, bagaimana, berapa, itulah dinamakan qadar. Qadar tu apa? Jumlah dia. Ataupun ketetapan dia tu berlaku macam mana, bila berlakunya. Yang ni dipanggil qadar. Okey, qadar. Dalam bahasa Melayu pun kita sebut qadar. Apa dia? Kadar air. Contohnya kadar gula. Maka kadar tu jumlah yang boleh ditentukan. Ada pula qada yang telah pun diputuskan. Contoh, Allah berikan rezeki, innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Allah akan berikan rezeki pada siapa pun yang dia nak. Maknanya dapat tak rezeki? Rezeki itu adalah Allah. Kemudian disambung, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Apa dia wa yaqdir? Dan Allah tentukan macam mana cara dia dapat rezeki itu tadi. Berapa banyak jumlah rezeki yang dia dapat? Itu dipanggil qadar.
Okey, qada dan juga qadar. Itu maksud dari segi definisi, dari segi bahasanya. Allah sebut lagi di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, kulla syai'in, semua benda yang Allah ciptakan, khalaqnahu, kami ciptakannya biqadar. Apa makna biqadar? Iaitu menurut takdir yang telah ditentukan, bagaimana keadaannya, berapa lama, semua ditentukan secara detail. Siapa yang tentukan? Allah. So menunjukkan kalimah takdir adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sana ada orang bila dia dalam bab ni, dia faham yang tu. Akhirnya dia salahkan pula kepada takdir. Macam mana dia salah takdir? Dia kata contohnya bila dia buat satu benda, anak kita hantar pergi sekolah. Baik, kita hantar pergi sekolah, kita tak ada duit kecil, kita bagi dekat dia RM50. Ingatlah dulu zaman kita pergi sekolah pagi, bapak kita dah gaul kepala, kadang tak ada duit shilling. Kau senang duit shilling nak simpan kat atas alam, anak-anak ambil. Borong tika pun sama, dalam bantal pun kadang anak-anak ambil. Akhirnya apa buat? Tak ada duit kecil. Dia kata, okey, aku bagi dekat engkau RM1, tapi ingat bawa balik 80 sen. Kau ambil 20 sen saja daripada RM1 tu tadi. Pergilah sekolah. Pergi sekolah, balik. Bapak tanya, duit lebih 80 sen. Dia kata habis. Kau buat apa? Aku dah cakap dah dekat kau bawa balik 80 sen balik. Dia kata terbelanja. Dia marah pada anak dia. Apa anak dia kata? Sabar ayah. Nak buat macam mana, semuanya telah ketentuan takdir Allah. Okey, baik. Apa tuan-tuan nak kata kat anak tuan-tuan? Bila park tengah belakang budak ni. Dia kata takdir, apa boleh buat? Dia kata, nak buat macam mana? Dia kata, bukan saya nak belanja. Dia kata ayah, tapi telah menjadi takdir hari ni saya terbelanja RM1. Apa dia buat? Dia pegang botol ni, dia ketuk kepala anak dia, keleku. Anak dia tanya, apa pukul? Dia pun jawab, bukan aku nak pukul, tapi Allah takdirkan aku pukul kepala kau. Bau badan. Bukan. Baik, so maknanya salah. Bukanlah semua bentuk takdir itu adalah benda yang Allah putus. Seumpama kita ni tak ada pilihan. Seumpama kita dah tak ada pilihan. Sebab tu isu berkaitan tajuk takdir dan nasib. Bila kita sebut takdir, okey, kita dah faham tadi. Nasib pula, apa benda nasib? Baik, sebenarnya tak ada istilah, adalah istilah nasib ni, tapi kalau nak samakan nasib itu dengan takdir, kau salah. Nasib ni asal bahasa Arab, perkataan nasibun. Nasib ni perkataan bahasa Arab. Baik, nasib ni apa? Kalau kita kata, orang Arab kata haza nasibi, ini adalah nasibku. Makna nasibku ni apa dia? Bukan nasib ketentuan. Nasib tu ini bahagianku. Nasib, maksud asal perkataan nasib dalam bahasa Arab tu adalah bahagian aku. Maka yang ni contohnya, kalau orang bagi dekat saya satu botol, maka saya kata yang sebotol ini hadza nasibi. Ini adalah bahagian. Nasib tu maksudnya adalah bahagian. Baik, maka kalau ada orang yang mengatakan nasib itu adalah takdir, ketentuan yang dia tak boleh buat apa-apa, sama macam kes tadi tu. Adakah benda tu sebagai satu nasib yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan? Sebab tu di sana kalau kita lihat orang Arab, sebenarnya bukan kita hari ini, zaman dulu lagi dah ada orang sebut dah. Kalau tuan-tuan perasan surah Al-An'am ayat 148. Dalam surah Al-An'am ayat 148 Allah ceritakan dialog orang musyrikin Mekah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mereka, tanya mereka, pasal apa macam ni? Kenapa tak boleh beriman? Kenapa buat benda yang kamu tahu kata benda tu benda yang salah? Kata mereka, sayaqulul ladzina asyraku, berkata orang-orang yang buat benda syirik, law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kalau sekiranya Allah kehendaki, tentu kami dan datuk nenek kami takkan mempersekutukan pun Allah dengan sesuatu yang lain. Dan kami juga tidak akan haramkan sesuatu apapun. Bukan sebab kami, dia kata, tapi kalau Allah nak, Allah boleh jadikan kami baik ke? Allah boleh jadikan kami tak baik ke? Allah yang tentukan pada kami, bukan kami nak jadi macam ni. Siapa jawab ni? Geng musyrikin Mekah. Baik, apa Allah jawab? Allah kata benda yang mereka anggap itu kononnya sebagai nasib mereka, sebagai takdir yang telah ditentukan. Allah kata, kadzalika, dalam sambungan dia ayat 148 juga, kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana.
Demikianlah orang yang dahulu sebelum mereka telah mendustakan Rasul sampai mereka merasai azab seksa kami pasal cakap pandai. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Allah kata, katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu keterangan, ada dalil ke yang kamu cakap macam tu? Kamu ada ilmu supaya kamu dapat tunjukkan kepada kami yang betul ke apa yang kamu katakan? Tiadalah kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata. Apa yang kamu duk kata nasib. Nak buat macam mana dia dah nasib? Maka itu hanyalah sangkaan kamu semata-mata. Baik, maka ini di antara ayat yang menunjukkan bagaimana manusia seringkali menyalahkan nasib dan juga takdir di dalam kehidupan mereka. Sebab itu di sana dalam Islam kita ada satu benda. Apa dia benda ni? Benda iaitu dalam bab wajib kepada setiap orang Islam untuk mereka bersangka baik kepada Allah berdasarkan daripada hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? La yamutanna ahadukum, takkan mati siapa pun di antara kalian, takkan mati. La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu billahi dhanna. Seorang daripada kamu takkan menemui maut melainkan dia telah bersangka baik kepada Allah, melainkan dia kena bersangka baik. Siapa yang nak mati, hidup ke nak mati, dia kena bersangka baik dengan Allah dan tidak boleh dia bersangka buruk kepada Allah. Di antara paling banyak manusia bersangka buruk pada Allah ini, maka di antaranya mereka mengatakan ini adalah takdir yang Allah tentukan bagi aku, maka apa yang aku boleh perbuat. Dan inilah di antara salah satu sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita tidak menyeleweng ataupun tidak menjadi orang yang bersangka buruk pada bab perkara yang dinamakan takdir ini. Kalau siapa lihat di sana ada satu hadis, dan hadis ini di antara hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa dengan sesuatu perkara, kebiasaannya bab nasib ini orang selalu sebut bila dia ditimpa musibah. Kalau bab yang dapat nikmat yang lain, dia tak kata nasib, dia kata rezeki. Oh, ni rezeki Allah bagilah, apa boleh buat, dia kata. Kan disebut apa dalam surah apa? Rabbi akraman tu. Apa dia ayat? Wa amma man utiya kitabahu, wa ammal ladzina idza mabtalahu Rabbuhu fana'amahu. Okey kan? Adapun orang bila mana Allah berikan kepada dia, Allah berikan nikmat yang amat banyak. Fayaqul, dia pun kata, Rabbi akraman, Tuhanku muliakan aku. Buat nikmat dia nombor satu sekali, buat kenduri kesyukuran, syukur alhamdulillah. Rezeki apa boleh buat, dia kata rezeki tak salah alamat. Banyak dia punya rezeki tak salah alamat. Sungguh itulah perkataan yang orang selalu sebut, rezeki tak salah alamat. Langkah kaki kanan. Oh, langkah kaki kanan, mai aku tengah makan nasi. Contohnya ni perkataan yang selalu kita sebut. Tapi wa ammal ladzina idza mabtala faqadira alaihi rizquhu fayaqul rabbi ahana. Adapun bila mana Allah uji dia dengan cara Allah kerat rezeki ni, Allah kurangkan rezeki dia, Allah habiskan, Allah musnahkan, Allah uji dia dengan kesusahan. Fayaqul, waktu tu juga dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhan telah biarkan aku, Tuhan telah hina aku, Tuhan buat tak tahu dekat aku, Tuhan berlaku zalim dekat aku. Bila ni? Bila diuji dia dengan ujian. Yang ni salah faham. Allah kata, kalla, salah. Yang kamu cakap tadi tu salah. Inilah yang selalu manusia sebut Al-Quran. Kalau kita berajin baca Quran ni, Masya Allah, banyak ayat ni yang menjadi jawapan kepada kehidupan kita. Itu kita bawa daripada Al-Quran, belum kita bawa lagi daripada hadis. Itu di antara salah satu ayat yang menyebut. So hadis ini, bagaimana Nabi SAW didik dan ajar kita. Kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa dengan sesuatu musibah. Bila ditimpa dengan sesuatu musibah, fala taqul, jangan mulut tu jadi cepat celupar. Mulut jangan celupar. Bila kita diuji dengan susah ni, mulut jangan jadi celupar ataupun cepat benar bercakap. Kita cakap apa? Lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalaulah aku tak datang kuliah malam ni, taklah kereta aku rosak tengah jalan. Lu teringat dah tadi, tak sedap hati dah nak keluar ni. Tapi keluar juga, tak sangka kata nak keluar jadi macam ni. Kalau tahu aku tak keluar.
Ini perkataan bahaya yang disebut. Siapa yang cakap macam ni, orang tu orang yang dia tidak beriman pada, kan kita sebut hak paling basic sekali hadis yang di awal kita sebut tadi, hadis Jibril. Ingat, antu minabillahi bil qadri, iaitu kamu beriman kepada Allah dalam isu berkaitan tentang qada dan qadar. Khairihi, sama ada qada yang baik ataupun syarrihi, ataupun yang tak baik, kita tahu kesemuanya adalah ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Maka jangan celupar mulut dengan berkata, kalaulah aku dah cakap dekat dia tapi tak dengar cakap. Okey, contoh, aku dah cakap, itulah balasannya. Maka sebab tu jangan disebut perkataan kalau. Jangan sesiapa pun menyebut perkataan kalau. Okey, kalau ni, kenapa kalau ni? Kata Nabi SAW, kalau ini di antara lorong-lorong ataupun jalan-jalan syaitan. Kalimah kalau inilah yang menjadikan manusia lupa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa ke atas mereka. Sebab terlalu banyak kalau. Semua benda dalam hidup jadi kalau. Semua benda kalau. Okey, baik. Maka akhirnya mereka hilang kepercayaan dan pergantungan mereka kepada Allah, dan mereka merasakan merekalah yang createkan kehidupan mereka. Sebab tu Ibnu Athaillah dia berikan satu pesanan yang saya pegang sampai ke hari ini, Masya Allah, satu hikmah yang baik daripada kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia cerita tentang beza orang yang bergantung kepada Allah dengan orang yang bergantung dengan amal. Orang yang bergantung dengan amal dia suka sebut kalau. Orang yang bergantung dengan Allah tak. Dia akan jadi redha. Orang yang bergantung dengan amal perbuatannya, dia akan suka sebut kalau. Dan dia akan menyalahkan, sama ada disalahkan diri dia ataupun dia akan salahkan diri orang lain ketika berlaku sesuatu. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Dia kata, min alamatil i'timadu 'alal amal. Di antara salah satu tanda orang yang bergantung dan berpegang dengan amal perbuatan, dengan ikhtiar dia, min alamatil i'timadun 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudis zalal. Dia akan hilang pengharapan daripada Allah. Waktu tu dia tak ada kaitan dengan Allah, seolah-olah Allah tak boleh buat apa-apa pun kat dia bila berlaku sesuatu keburukan kat atas diri dia. Ini di antara penyakit yang boleh berlaku. Dia benda ni kadang-kadang bukan berlaku kat orang biasa, kat ustaz pun kadang-kadang boleh jadi macam tu. Ustaz sendiri pun kadang-kadang dia mengungkapkan, kami pergi ziarah satu orang ustaz. Mudah-mudahan Allah ampunkan ustaz ni, Allah angkat darjat dia dan Allah perbetulkan pandangan dia. Dia sakit. Bila dia sakit ni, dia kata, saya tak tahu pasal apa mereka pergi buat benda, pasal apa saya kena macam ni. Dia kata, saya tak buat jahat dekat siapa-siapa pun. Dia kata dia kena sihir. Orang sihirkan dia. Orang sihirkan dia. Jadi dia kata, saya tak tahu siapa, apa yang saya buat jahat dekat orang, saya buat baik saja, saya tak buat jahat. Tapi pasal apa yang dia orang buat macam ni dekat saya? Dia tak boleh terima keadaan dia yang lumpuh dan tak boleh bergerak. Maka disalahkan orang yang buat dia jadi macam tu. Saya mengucap bila dengar dia cakap macam tu. Yang cakap tu adalah mulut seorang ustaz. Sebab tu kalau kita faham dalam bab ni, kita tak akan cakap macam tu. Baik. Dan ini di antara orang bila dia rasa dia buat semua benda yang dia buat tu, kita katakan akan memperolehi bahagian sekian, akhirnya dia lupa Allah yang menentukan. Sebab tu kita ada qada dan kita juga ada qadar. So, apa saranan Nabi SAW, conclusion untuk nak mudahkan supaya kita tak terjebak dengan perkataan kalau. Yang pertama, ingat, kalau lubang setan, laluan setan. Cara bagaimana setan nak hasut kita, nak jauhkan kita daripada kita percaya kepada qada dan qadar dan qadar. Akhirnya Nabi SAW didik kita macam mana caranya bila berlaku macam tu. Yang pertama, jangan sebut kalau. Dan yang kedua, sebutkan satu perkataan ini. Apa dia perkataan? Ada dua benda kita kena sebut. Yang pertama, kalimah istirja'. Bila berlaku sesuatu musibah, ingat istirja'. Apa dia istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah orang sebut waktu orang mati, kita orang Melayu sebab tu kita duk ingat perkataan ni hanya disebut pada orang mati. Sebenarnya perkataan istirja' ini pada setiap musibah yang kita timpa. Ingat ayat Quran. Allazina idza asabahum. Ayat mula dia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَحْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata, tahu tak kami akan uji kamu. Semua orang akan kena ujian. Ujian apa? Kematian, kesusahan, kurang rezeki, pelbagai benda yang Allah akan uji. Dan Allah berkata, sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa orang yang dikatakan orang yang bersabar, yang Allah berikan kabar gembira? Allazina idza asabathum musibatun, bila mereka ni diuji saja, mereka akan berkata, qalu, mereka terus berkata, inna lillah. Inna lillah ni kami sebut pada beberapa minggu yang lepas, kami baca hadis berkaitan istirja' ni, kita sebut, iaitu seseorang bila berlaku sesuatu benda, pada mulut yang menyebut, pada i'tiqad yang percaya, dan pada perbuatan yang dia mesti buat. Mulut sebut apa? Inna lillah. Semua benda ini adalah datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kami akan dikembalikan. Maksud dikembalikan tu apa? Dalam hati kita, dalam minda kita ni, Allah akan hisap balik aku. Bagaimana perasaan, bagaimana aku mendepani setiap cabaran dan dugaan yang Allah telah uji aku. Maka Allah akan cek balik nanti besok ke akhirat. Maka dari segi perbuatan kita tidak akan menyalahkan, bahkan kita akan berikhtiar untuk yang sepatutnya. Baik, maka ini di antaranya istirja'. Yang kedua, apa kita nak buat? Yang kedua, Nabi SAW sebut di dalam hadis Muslim juga. Maka kata baginda, fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza, jangan kamu sebut, jangan kata kalaulah aku buat macam tu, kalaulah aku buat macam ni, walakin, tetapi sebut, qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Apa dia makna qadarullahu wa ma syaa fa'al? Allah telah tetapkan apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. So ni perkataan yang nak tenangkan jiwa kita. Allah telah tentukan apa yang Allah nak, maka benda itu berlaku. Baik, tetapi kesemua benda ini adalah dia datang dalam bentuk ikhtiar. Setelah kita berikhtiar, maka kita sebut perkataan-perkataan ini. Baik, maknanya Ustaz, kita ni semua kena serah diri pada Allah. Okey, kita masuk step gear yang kedua pula. Oh, okey, saya faham. Semua benda yang berlaku ni adalah qada dan qadar Allah. Maknanya kita tak payah buat apa-apa lah Ustaz. Kita terima je lah. Kalau dah tak beriman, apa boleh buat? Kalau dah tak boleh jadi baik, apa boleh buat? Bukan kita nak, tapi Allah yang bagi jadi. Kan ke qadarallahu wa ma syaa fa'al. Semua Allah telah tentukan apa yang Allah nak, dia telah buat. Okey, baik. Sahabat-sahabat, boleh hafal tak hak saya sebut ni? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Selainnya ada juga orang menyebut qadarallahu wa ma syaa fa'al. Saya sebut tengok, supaya tuan-tuan keluar daripada kuliah kita pada malam ni ingat perkataan ni. Istirja', inna lillah ni semua orang sebut. Tapi saya pantang ada orang jenis sebut inna lillah separuh. Dengar-dengar saja. Tadi saya pencit inna lillah. Kat situ je lah dia sebut. Sebut bagi habis lah. Jangan sebut inna lillah saja, sebut sampai habis. Sama juga dengan perkataan ni, qaddarallah ni, sebut sampai habis. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Saya sebut qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sekali lagi, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Siapa tak ingat juga, memang dia hilang ingatan. Okey, make sure lepas keluar benda ni ingat. Tak ingat, tanya kawan-kawan yang dah hafal. Sebut kerap sikit. Okey, bila berlaku sesuatu benda yang kita dah rancang, kita ada ikhtiar nak buat, tiba-tiba tak berlaku. Contoh, let's say katakan malam ni. Malam ni kita ada kuliah. Tiba-tiba dijanjikan, sebagaimana dijanjikan kuliah maghrib, saya tak datang. Apa pengurusi nak kata? Dia pun bagi pegang mic, dia kata, tuan-tuan, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kita telah rancang, tetapi Allah telah tetapkan apa yang Allah telah kehendaki, maka tidak ada kuliah maghrib kita pada malam ini dibatalkan. Okey, itu salah satu contoh setelah kita berikhtiar. Tetapi di sana ada satu bab. Bab apa? Saya tertarik dengan satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Almarhum Al-Syahid. Dia meninggal ketika mengajar di dalam kuliah maghrib. Orang letak bom kat dalam meja dia, meletup, meninggal. Satu kitab, Al-Insan baina musayyarun wa muqayyarun. Manusia ini di antara musayyarun wa muqayyarun. Apa dia musayyarun, apa dia muqayyarun? Musayyarun ini telah pun ditentukan jalan dia. Musayyarun, manusia ni telah pun ditentukan jalan dia. Maknanya no choice.
Adakah manusia ni tak ada pilihan langsung? Dia telah ditentukan jalannya? Ataupun manusia ni mukhayyarun, dia boleh buat pilihan. Adakah manusia telah ditentukan ataupun dia boleh buat pilihan? Okey, itu soalan yang kita tanya. Dia buat kitab ni dan dalam bentuk soalan. Adakah manusia ni ditentukan semua perjalanan hidup dia ataupun dia yang menentukan perjalanan hidup dia? Macam mana? Ditentukan ke kita yang tentukan? Adakah manusia ni telah ditentukan perjalanan hidup dia atau kita yang menentukan? Siapa nak jawab? Dan ni tak ada hadiah. Okey. Baik, siapa nak jawab? Adakah manusia dia menentukan ke ataupun telah pun ditentukan? Sebenarnya dua-dua ada. Ya, dua-dua. Musayyarun wa muqayyarun. Manusia ni dia telah ditentukan dan dia juga boleh menentukan. Okey, contoh malam ni. Tak pergi ke kuliah maghrib malam ni, dia kata. Tengoklah kalau Allah tentukan aku pergilah. Sekali tak pergi. Orang tanya dia tak datang, tak nampak muka. Dia kata malam ni musayyarun. Allah telah tentukan aku tak datang. Nak datang, bukan tak nak datang. Nak datang, tapi apa boleh buat? Dia kata Allah tak tentu. Allah tak bagi, tak rezekikan. Ni sama macam orang cerita, duit berkepuk-kepuk, tanya bila nak pergi haji. Tunggu suruh lah, dia kata. Belum sampai suruh lagi. Yang ni orang selalu gunakan ni. Dia kata apa? Hatu seumpama orang yang hanya beriman dengan musayyar. Semua benda yang berlaku ni dia yang tentukan. Allah yang tentukan. Ada pula mukhayyarun ni atas pilihan dia. Okey, pilihan. So, jawapan dia kedua-duanya ada pada manusia. Musayyarun ditentukan dan tidak dan menjadi pilihannya. Contoh. Kita bagi satu contoh. Baik. Kalau datang malaikat, kalaulah datang malaikat, kalau cerita tu zaman dulu. Okey, Muhammad Najib, Allah nak ciptakan engkau. Kalaulah kita ni boleh pilih, semua benda kita boleh pilih tanpa musayyarun ni. Okey, pilih nak jadi bangsa apa, nak dilahirkan bangsa apa. A, Mak Saleh. Okey, B, Arab. C, Tamil. Okey, rasa-rasa nak pilih yang mana? Kita pilih Mak Saleh lah. Okey, kita pilih masalah pasal kita ada pilihan. Kita pilih dah jadi masalah sebab kita ada pilihan. Tak. Maka yang dekat sini dalam bab ada bab penentuan yang kita tak boleh pilih. Contoh bangsa mana kita nak dilahirkan. Maka yang ni dipanggil musayyarun, kita telah ditentukan. Baik, yang ni semuanya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai musayyarun. So musayyarun ni tak boleh. Okey, tak boleh ditentukan oleh kita tetapi Allah yang menentukan. Baik, yang kedua dipanggil apa? Dipanggil mukhayyarun. Mukhayyarun ni kita boleh pilih. Hak musayyarun tadi sebagaimana contoh yang saya sebut, ada pula mukhayyarun, benda yang kita boleh buat pilihan. Contoh, nak datang kuliah, tak nak datang. Nak makan, tak mau makan. Nak pergi, tak nak pergi. Nak belajar, tak nak belajar. Yang ni mukhayyarun. Maknanya kalau hang tak belajar, hang jadi bodoh, jadi jahil. Kalau hang belajar, hang jadi pandai, hang jadi terror. Maka yang ni mukhayyarun. Sebab tu tidak ada alasan. Dia kata, mai datang belajar. Tak ada rezeki lagi. Ataupun tak sampai suruh, insya-Allah. Maka yang tu, dia memilih untuk berada dalam kejahilan. Maka yang ni, kita kena faham. Sebab tu di sana ada qada. Dia panggil qada mu'allaq, ada qada mubram. Tahu tak apa dia qada mu'allaq ataupun qadar takdir mu'allaq dan juga takdir mubram. Takdir mu'allaq ni takdir yang ditentukan dengan berkait dengan sesuatu benda. Contoh yang dinamakan sebagai takdir mu'allaq ni apa dia kita panggil? Contohnya kita katakan kalau sekiranya dia berusaha, nescaya dia akan dapat. Kalau dia buat macam ni, maka hasilnya adalah begini. Yang ni dia panggil takdir mu'allaq. Dia bergantung dengan ikhtiar daripada kita. Dan yang kedua dia panggil takdir mubram. Takdir mubram ni apa? Takdir yang telah ditentukan yang dia tidak boleh ubah lagi. Benda tersebut telah pun berlaku semenjak daripada azali lagi, telah pun ditentukan untuk dia. Yang ni dia panggil takdir yang mubram. Okey, sebab itu pembahagian dari segi takdir yang saya tak nak panjangkan dalam bab perkara ni. Maka di sana sebab itulah di sana ada beberapa contoh. Di antara salah satu contohnya berkaitan tentang wabak penyakit. Ada satu hadis. Hadis ini menceritakan tentang kisah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Umar Al-Khattab dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, dua-dua di antara orang yang hebat, sahabat yang hebat.
Baik, kisah dua orang ni dalam satu riwayat ni diceritakan Umar Al-Khattab radhiyallahu an dan rombongannya mereka berjalan dalam satu perjalanan menuju ke satu tempat, iaitu di Syam, di Syria. Baik, kemudian bila sampai kat tempat tersebut, dekat-dekat nak sampai di tempat tersebut, dikabarkan kepada Umar Al-Khattab bahawa tempat yang mereka nak pergi tersebut, tempat itu telah dilanda dengan wabak ta'un. Tempat tersebut telah dilanda dengan wabak ta'un. Baik, kemudian apa Umar buat? Umar bermusyawarah dengan para sahabat pada waktu tersebut. Apa kita nak buat? Nak teruskan perjalanan ke ataupun kita nak patah balik ataupun nak keluar daripada tempat tersebut? Akhirnya mereka telah sepakat untuk membatalkan perjalanan pergi ke tempat tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang sahabat telah protes. Siapa dia sahabat yang protes? Sahabat yang protes ini bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ketika dia protes tu, apa yang dia kata? Dia tak puas hati pada keputusan yang Umar telah ambil. Kita dah datang, dah jalan jauh dah, takkan kita tak nak masuk kat tempat tu? Takkan kita nak patah balik pergi ke Madinah? Alang-alang dah datang, masuk sajalah. Maka kata Abu Ubaidah Al-Jarrah pada waktu tersebut kepada Umar Al-Khattab, dia kata, afiraran min qadarillah. Dia kata, wahai Umar, engkau lari daripada ketentuan Allah. Nampak ni benda yang macam ni kadang ada orang jenis berani. Apa nak takut vaksin kecil macam tu je, penyek pijak dengan kaki mati. Dia kata contoh je. Apa nak takut? Dia kata wabak ni semua Allah bagi saya. Takut Allah ke takut wabak? Oh, dia tanya soalan tu kat ustaz. Kita nak jawab pun takut enggak? Ini benda yang berlaku. Hadis ini sebagai satu jawapan. Bila Abu Ubaidah Al-Jarrah dia berkata, afiraran min qadarillah ya Umar, wahai Umar, adakah engkau lari daripada ketentuan Allah? Maksudnya kalau engkau nak dimatikan di situ, Allah dah tentukan engkau nak mati kat situ, kau nak lari daripada ketentuan Allah. Baik, apa jawab Umar Al-Khattab yang jenius? Okey, kata Umar Al-Khattab, faqala Umar, lau ghairaka qalaha ya Abu Ubaidah. Dia kata, aku harapkan bukan engkau yang cakap benda ni, tapi aku tak sangka engkau yang cakap. Maksudnya dia kata, kalau orang lain kena dah dengan aku ni, lebih baik engkau saja yang cakap. Maksudnya apa? Umar tak setujulah dengan pandangan Abu Ubaidah tu, tapi sebab hak cakap ni sahabat yang besar. Kalau orang lain cakap macam tu memang dah kena marah dah dengan Umar, tapi yang bercakap ni sahabat dia yang besar, yang hebat. Maka apa kata Umar Al-Khattab kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah? Dia kata, wa kana Umar yukrihu khilafahu. Umar ni tak suka berkhilaf dengan para sahabat. Dia tak nak bergaduh lah. Dia kata, sebab tu dia kata, kalau orang lain yang cakap ni gitu, tapi sebab engkau yang cakap. Tapi dia jawab juga. Dia jawab dengan satu perkataan yang pendek. Naam, wahai Abu Ubaidah. Ya, wahai Abu Ubaidah, nafirru min qadarillah. Kami lari ataupun kita lari daripada qadar ketentuan Allah ila qadarillah, kepada ketentuan Allah. Faham tak faham? Okey, kami lari daripada ketentuan Allah, daripada qadar ketentuan Allah kepada ketentuan Allah. Maksudnya lari daripada ketentuan Allah ni apa? Ya, memang betul tempat tu kalau kita lari tu seolah-olah macam kita tak nak masuk ke tempat tu. Bukankah kita nak pergi kat situ? Kenapa kita nak lari daripada hasrat asal kita? Maka kata dia, kita lari daripada apa yang telah ditentukan, kita pergi ke situ kepada satu ketentuan yang lain. So menunjukkan apa? Manusia masih lagi ada pilihan dalam perkara tertentu. Contoh, dah tahu dah kalau kau bawa laju, kau langgar, kau aksiden, kau memang mati punya. Gatai pergi bawa laju juga contohnya. Maka itulah kata dia. Maksudnya bila orang larang, jangan bawa laju, tak pun jangan pergi dekat tempat tu, ada bahaya. Kawasan ni semua kawasan wabak. Dia kata tak apa, kalau Allah dah tentukan apa boleh buat. Maka orang tersebut dia wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan kedua belah tangan di dalam kebinasaan. Kalau tahu kat situ ada kebinasaan, maka kita boleh pilih iaitu ketentuan yang lain, elakkan diri daripada kebinasaan yang kita tahu akan berlaku tadi. Maka yang ni dipanggil apa? Muqayyarun. Dan inilah hadis yang menunjukkan bagaimana manusia dia boleh menentukan pada sesuatu perkara. Tapi walau bagaimanapun, bila berlaku sesuatu perkara yang berbentuk musibah, kita dah sebutkan di awal tadi, maka dia berada di dalam benda yang dinamakan dalam bab perkara tentang iman, iaitu percaya pada qada dan qadar. Walau bagaimanapun, jangan sampai kita lupa pada satu konsep yang mesti berada bersama-sama di sini. Apa dia konsepnya? Iaitu konsep al-ikhtiyar. Iaitu disebut sebagai takwa dan tawakal. Contohnya,
Nah, di sana ada ayat 1000 dinar. Ayat ni ramai orang salah faham. Jadi orang salah faham ayat ni digantung ayat 1000 dinar mesti dapat. Okey, ataupun baca ayat 1000 dinar mesti dapat. Ayat ni bukan hanya sekadar bacaan pada mulut ataupun digantung, tetapi ayat ini adalah ayat yang berbentuk ikhtiar, pilihan dan berusaha. So Allah kata wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa yaj'al lahu makhraja, Allah bukakan jalan. Syarat takwa kepada Allah. Bukan maksudnya gantung Allah akan bukakan jalan. Baca Allah bukakan jalan, tak. Syarat dia takwa. Apa dia arti takwa? Takwa adalah perbuatan. Takwa adalah perbuatan, bukan sekadar i'tiqad dalam hati tapi perbuatan. Bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda menjawab at-taqwa hahuna. Takwa itu berada kat dalam hati. Makna takwa berada kat dalam hati, remote-nya dekat sini. Remote-nya dekat sini, tetapi dari segi tindakannya pada tangan, pada kaki, pada mulut, pada perjalanan kehidupan kita. Sebab tu bila mana seorang lelaki itu dia datang, dia tinggalkan unta dia tanpa ikat. Bila ditanya kepada dia, dia kata tak apa, tawakkalna, kami bertawakal pada Allah. Kata Nabi SAW, tak, ikat unta engkau, kemudian bertawakallah. So menunjukkan ada di sana konsep ikhtiar sebelum berlaku sesuatu perkara. Maka sebab itu ayat 1000 dinar ni dia datang dengan huruf syarat. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Tanya pada Umar kata takwa ni jaga kaki tangan. Bila melangkah jaga kaki, nampak ada kaca jangan pijak, elakkan. Maka itulah dia katakan takwa. Maka begitulah juga dalam bab konsep qada dan qadar ataupun dalam bab takdir yang kita sebutkan ketentuan yang telah ditentukan, maka di sana kita juga ada pilihan. Cuma sekiranya berlaku sesuatu perkara, jangan dikatakan benda itu nasib aku ataupun kalau sekiranya, tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al ataupun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada waktu yang sama letakkan di dalam diri kita satu benda, iaitu redha pada setiap apa yang berlaku. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amri mu'min. Hairannya aku kepada apa yang berlaku kepada seorang mukmin. In asabathu sarra. Bila Allah uji dia dengan ujian kesenangan, syakar, dia akan bersyukur. Allah berikan pada dia kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairullah, itulah yang paling terbaik. Wa in asabathu dharra, bila Allah timpakan pada dia kesusahan, sabar. Fakana khairullah, dia bersabar. Maka itulah yang paling terbaik bagi dia. Maka itulah tindakan yang kita boleh buat. Maka sebab tu disebut di sana berkaitan tentang apa kesan manfaat orang yang beriman kepada qada dan qadar ni. Kesan dia, orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia meyakini dengan sepenuh hati semua adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Maka apa yang berlaku pada dia, yang pertama akan menenangkan jiwa. Sebab tu bila kita berlaku sesuatu perkara, terutama kematian, kemusnahan, penyakit, apa saja yang berlaku, bila kita menyebut perkataan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, maka dia akan menyejukkan hati. Dia akan mengingatkan kembali kita tentang iman yang kita dulu setiap masa kita duk mengaku kata diri kita beriman. Contoh, anak Nabi SAW, Zainab. Okey. Waktu tersebut dia ada anak dia sakit yang sampai ke tahap nazak, nak meninggal dunia. Zainab kirimkan seorang khadam pergi bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Zainab kirim salam kepada engkau. Akibat sebab tu ingat, terutama anak-anak, kadang-kadang kita yang ada mak bapak, bila kita kirim sesuatu barang dekat orang, pergi berikan kepada bapak kita, maka buat macam mana Zainab anak baginda SAW, bila dia hantar wakil pergi bertemu bapak dia, first kali dia sebut pada khadam dia, sampaikan salam aku kepada bapak aku. Khadam datang, anak engkau Zainab mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pada engkau. Nabi SAW jawab salam tersebut. Kemudian kata khadam tadi, dia minta engkau datang segera ke rumah dia, cucu tengah sakit. Okey, cucu tengah sakit, anak dia tengah berada dalam keadaan sakit. Nabi SAW dalam keadaan tengah sibuk waktu tu. Apa kata baginda SAW? Pergi cakap dekat Zainab supaya dia bersabar. Apa cakap dia? Inna
inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Dua pesanan. Tapi sebelum sampai dua pesanan ni ada perkataan yang kita mesti sebut. Yang ni panjang sikit. Kalau tuan-tuan boleh hafal, dan saya suka kalau tuan-tuan hafal, mari kita sebut sama-sama. Kurang-kurang tuan-tuan berkat boleh hafal. Bila berlaku sesuatu benda dekat sahabat kita, tenangkan dia dengan perkataan ini. Ini perkataan yang kita boleh ucapkan seseorang ni supaya tak goyah hati dan perasaan dia ketika dihentam dengan hentaman pertama. Hentaman apa? Hentaman musibah. Kawan datang cerita, rumah terbakar. Ataupun dia menjerit rumah terbakar, dia kata aksiden, anak meninggal, apa-apa. First sekali sebut dekat dia, sambil peluk dia, sabarkan dia, sebutkan dia, inna lillahi ma aqad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Tapi kalau dia Jawa ke, dia orang Melaka ke, orang Melayu hidung kembang macam jambu air, tuan-tuan kena terjemah, takut dia tak faham. Takut dia kata tuan-tuan baca jampi serapa. So, apa maksudnya sebelum tuan-tuan kita ajarkan ni? Iaitu sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil, bagi Allah apa yang dia bagi. Setiap segala sesuatu ada tempoh masanya. Ikut suka Allah lah, dia nak ambil pun boleh, dia nak bagi pun boleh. Semuanya bukan hak kita lagi dah, hak Allah. Maka wal tasbir, sabar banyak-banyak. Wal tahtasib, pada waktu yang sama jangan sabar saja, tapi harapkan ganjaran pahala daripada kesabaran engkau dan ujian yang telah berlaku. Yang ni yang kita kena sebut. Bukan sekadar sebut kat orang, berlaku dekat kita pun kita sebut macam tu. Inna lillahi ma aqad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbir, sabar ya Allah hati. Wal tahtasib, harapkan ganjaran ya Allah, berikan pada aku, ganti balik pada apa yang telah kau ambil, dan berikan yang lebih baik lagi daripada apa yang telah kau ambil. Baik, itu di antara yang boleh kita sebut. Maka ini di antaranya. So, jom kita sebut. Inna lillahi ma akhaz. Okey, sekali lagi. Inna lillahi ma akhaz. Wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Okey, baik. Maksud dia apa? Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil, bagi Allah apa yang dia beri. Setiap sesuatu di sisi Allah ada ketentuannya, dan hendaklah banyakkan bersabar dan harapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. So bila kita sebut benda yang macam ni, kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Pada waktu yang sama, terus berdoa. Apa doa dia? Supaya kita tak katakan, apa boleh buat, inilah nasib aku. Kita pun menyanyi lagu Piramli tu, lagu apa? Cerita orang, lagu sedih tu. Lagu apa? Tak ingat? Lagu, bukan hoi hoi ya hoi. Apa dia lagu dia? Tu lagu. Tolong kami, bantu kami. Tu kan lagu sedih tu. Tak payah duk nyanyi lagu sedih. Sebut yang tu cukup. Sedih sebut sambil menangis pun tak apa. Inna lillahi ma aqal wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbih. Sabarlah duhai hati, wal ta'tasib ya Allah, dan doakan waktu tersebut. Doa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pahala kepada musibah yang telah menimpa aku, dan ganti balik yang lebih baik lagi daripadanya. Dan itu di antara yang boleh kita buat secara apa yang ringkas yang kita boleh sebut. Sebenarnya bab qada dan qadar ni satu isu yang luas dan banyak perbahasan ulama yang panjang, tapi saya nak ringkaskan supaya mudah faham. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat faham, tak boleh banyak pun boleh sikit, dan itu di antara beberapa solution yang kita boleh buat supaya kita tidak menyalahkan takdir. Banyakkan kita belajar lagi mengkaji tentang tauhid. Kemudian waktu yang sama perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan lihat di sana bagaimana mereka orang-orang yang terdahulu daripada kita, terutama kita lihat para sahabat ketika mana mereka mendepani cabaran yang pelbagai. Maka itulah di antara sebutan-sebutan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Tadi kita sebut, nak sebut
apa manfaat kan. Dan sempat tambah satu, tak apalah, jadilah satu. Sebenarnya ada 3, 4, 5 lagi. Lain kali lah insyaAllah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Lupa.